Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamullahi alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Sidang jemaah yang pertama, yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya Tuan Nazir, pengurusi Surah Al-Mukhlisin, dan ada jawatan kuasanya, hadirin dan mukminin muslimin yang didoakan kebaikan di dunia wal akhirah. Sedang jemaah rahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita mengakhiri siri-siri kuliah mengenai Isra' dan Mi'raj ini kepada beberapa ibrah. Saya teringat mengenai ibrah ini, ada satu kaedah dalam ulumil Quran. Dalam ulumil Quran, para a'immatu at-tafasir, al-mufassirun wal mufassirin, mereka meletakkan satu kaedah. Di dalam kehidupan ni tuan, dia ada kaedah-kaedah agama. Dalam fiqh dia ada kaedah-kaedahnya, dalam ilmu usul fiqh. Begitu juga dalam ilmu tafsir dia ada kaedah dia. Dalam ilmu Islam ada kaedah-kaedahnya, mantik ada kaedahnya, nahu dia ada kaedah sifir-sifirnya. Kaedah ni hasil timbulnya macam mana adalah gabungan daripada nas-nas dan daripada pemahaman-pemahaman para mujtahidin, ulama-ulama mujtahidin. Jadi kita tak boleh dalam persoalan agama ini mengambil sesuatu pemahaman itu dengan pemahaman servis yang pertama. Dia kena melalui pada servis yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Pendek kata, panjang pun kata, iaitu kena orang yang berkeahlian lah. Semua pun, dalam bidang perubatan, dalam bidang accountant, dalam bidang apa pun tuan-tuan, semuanya memerlukan pada bidang keahliannya. Berbalik kepada persoalan mengambil pengajaran ibrah, kalau dalam konteks tafsir dipanggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran 30 juzuk, 114 surah. Ulama menyebutkan bahawa kaedah kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran berlangsung pada zaman yang pelbagai di zaman dahulu ialah pada umumnya lafaz, bukan kerana asbabin nuzul. Ada satu tajuk yang khusus dalam ilmu Quran, sebab-sebab nuzul. Ini berlaku kepada kaum Lut saja. Dah berlaku dah. Tak mungkin kau berlaku kepada kita. Dulu mereka berwenang-wenang dalam persoalan seksual. Nafsu seorang lelaki dilampias patutnya kepada perempuan dengan ikatan zawaj, perkahwinan, tetapi sebaliknya berlakulah apa yang telah berlaku. Lelaki nak lelaki namanya homoseksual, perempuan kepada perempuan namanya lesbian. It's okay, kan? Kesannya apa? Hancur umat itu, hancur kaum itu. Wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Datangnya ayat mensyarahkan ayat. Itulah hari-hari yang senantiasa kami putarkan dalam kehidupan umat manusia. Apapun kisah yang berlaku tuan-tuan, ada ibrah yang wajar kita ambil. Begitulah kisah yang telah berlaku kepada umat kaum Nabi Allah Lut. Pengajarannya tuan, Allah SWT terbalikkan. Yang duduk di bawah ala sufla ilal ala, ala min sufla, terbalik.
Dan kesannya sampai hari ni kita dapat tengok. Saya pernah sampai ke tempat tu berkali tuan-tuan, pernah mandi lah tempat tu, memang betul lah. Terang angkat lah tuan-tuan, tak tenggelam. Nak katakan ibrah. Maka begitu juga dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, di sana ada beberapa ibrah terlalu banyak. Insya-Allah kita ambil beberapa antaranya. Yang pertama tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, yang pertama peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah yang pertama al-awwalu, ibrahnya tasawwur an hayatil insan. Sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang pertamanya adalah suatu gambaran kepada perjalanan kehidupan manusia. Saya umum tuan-tuan Nabi SAW melalui kehidupan dakwahnya pada dua marhalah. Marhalah 13 tahun. Dalam marhalah pertama iaitu marhalah memasakkan iman, akidah dan tauhid kepada para sahabat, mereka yang dekat dengan Rasulullah dan para ahli keluarganya dan para sahabat yang didakwahkan golongan Mad'u. Selepas daripada itu 10 tahun kemudiannya Nabi berpindah. Masa tu turunnya ayat-ayat pensyariatan daripada Al-Quran, ayat-ayat yang panjang, melaksanakan perintah Allah SWT, hablum minan nas. Maka dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj nak beritahu tuan-tuan bagaimana dalam kehidupan ini ada saringan, filter. Dan nak kait dengan kehidupan kita di zaman pandemik ini tuan-tuan, semua kita tidak ada seorang pun terlepas. Duduk di Amerika, duduk di Mesir, duduk di Malaysia, di Indonesia, siapa pun kita, kaya, miskin, tua, muda, orang alim ataupun orang awam, sakit ataupun sihat, kita semua sedang diuji oleh saringan-saringan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, datangnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, di kalangan mereka muzabzab. Bayangkan tuan-tuan, dalam masa yang begitu singkat selepas Isyak, Nabi balik sebelum subuh, perjalanan yang maha panjang, bukan sangat panjang lah, maha panjang, maha jauh. Dan di sebuah satu riwayat tu, tempat duduk Nabi tuan-tuan sebelum Isyak tu masih lagi panas tuan-tuan. Maknanya perjalanan yang jauh dilalui dengan singkat. Kerana ini adalah perkara-perkara mukjizat. Hari ini tuan, benda pelik-pelik kita boleh percaya. Amrun khariqun lil 'adah. Kepada para nabi dan para rasul dipanggil sebagai mukjizat. Maka sebab tu semua jemaah mati Allah semua, saringan keimanan ini berlaku kepada para sahabat dengan kejadian peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan ada disebut tuan-tuan di kalangan mereka yang terkeluar daripada garisan iman, murtad, tak percaya tuan-tuan, namun di sana mempamerkan tokoh. Apabila Abu Lahab dia usik-usik, disebut dalam sirah tuan-tuan, kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kau tak dengar cerita ke kisah Muhammad pergi ke langit berapa jam balik kan? Lau kan hadza amr walau kan hadza khabar ja'mi Muhammad la sadaqtuhu 3 kali disebut. Nescaya kalaulah perkara ini, cerita ni datang daripada mulut Nabi Muhammad, maka aku akan mempercayakannya, aku akan mempercayaikannya. Maknanya tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, ini satu nak cerita tuan. Yang pertama, saringan keimanan. Kita sedang diuji, maka kuatkanlah keimanan kita dengan Al-Quran, dengan pembacaan Al-Quran, dengan penghayatan sunnah Nabi SAW, penghayatan melalui selawat atas Nabi SAW, duduk dalam majlis-majlis zikir, tak boleh nak bersemuka online. Apa yang boleh kita buat agar tidak menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuan-tuan, sedang jemaah mati Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan dalam peristiwa ibrah, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kedua tuan adalah keutamaan dan kepentingan hati. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, disebut dalam satu riwayat, banyak riwayat tuan-tuan, riwayat yang asah, antaranya Nabi SAW kena bedah martaini, 2 kali. Ketika umurnya 4 ataupun 5 tahun, Nabi SAW sedang bermain dengan kanak-kanak, kawan-kawan sebaya dengannya, tiba-tiba kawan Nabi telah dibawa lari dengan jin, kan? Sebenarnya malaikat bawa lari, maka dia berlari, dia kata Muhammad kena bawa lari dengan hantu. Dia cari jumpa Nabi Muhammad terbaring. Di situ Nabi SAW dibedah untuk kali pertama dan bedah kali kedua, tak kala berapa masa sebelum Nabi SAW naik ke langit bertemu dengan Allah SWT dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa hati ini yang dibedah? Tadi tuan-tuan kita semayang maghrib berjemaah, saya masbuk di belakang, kan? Solat maghrib saya istiharkan. Siapa solat maghrib tadi dia terlupa niat,
Dia tak kira terlupa ke, memang dia lupa niat, confirm tak sah semayang. Walaupun semayang macam orang khusyuk, macam orang alim, macam lama, tak ada, dia bukan macam-macam. Dan sebab apa? Sebab niat dalam hati. Sebab semua ibadah-ibadah mesti dimulai dengan ni niat yang letaknya, posisinya, kedudukannya, mauqifnya di dalam hati. Maka dalam peristiwa Isra' Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibedah itu adalah hati, bukan kepala otak. Otak cerdik di kepala tuan. Bukannya kepala lutut. Nak cerita tuan, lokasi mauqif. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakinallaha yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Allah tak tengok kepada gambaran luar kamu, kepada amalan kamu. Yang Allah tengok, yang Allah perhati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah apa dia? Iaitu hati dan niat-niat yang berada dalam hati kamu. Tuan-tuan sekalian, dalam kitab Tanwirul Qulub, kita tu kitab tasawuf, ya, dan juga dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ni kita kitab yang asas dalam ilmu tasawuf, tuan. Antaranya dibincang tentang persoalan taslim dan tasrif. Dalam kehidupan kita beragama sidang jemaah rahmati Allah SWT, kita kena ada perasaan taslim. Taslim ni antaranya 5 hukum hakam. Daripada kita tidur sampai kita nak tidur balik malam ni, tuan-tuan, dia ada 5 hukum. Yang wajar dibuat, wajib dibuat, namanya wajib. Sunat, yang tak boleh buat namanya makruh ataupun haram. Jadi ikuti dengan ancaman neraka Allah SWT. Dan jadikan yang kelima namanya mubah, harus jadikan ibadah. Tuan-tuan, hatta tidur yang kita nak akan lakukan pada malam ni pun termasuk antara 5 hukum ni. Mengikut hukumnya. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, itu taslim, penyerahan. Allah SWT suruh kepada kita untuk buat kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, muslim muslimat, begitu gayanya. Wa tasrif ataupun tuan, iaitu kita dalam melakukan ibadah kita kepada Allah SWT kena ada perasaan, dipanggil syuur, dia kena ada feel. Macam tadi kita baca maaf ni, tuan-tuan duduk namanya ilmu ni, ke tuan-tuan duduk macam sama macam duduk dekat luar lah, lain. Dia bisa ada feel. Feel tu datang sebab kita sedang melakukan ibadah. Gambarkan balik hadis-hadis Nabi SAW, tidaklah berhimpun seseorang itu dalam majlis dan zikir Allah SWT kecuali hafat umul malaika wa nazalat alaihimur rahmah wa ghashat alaihimur maghfirah. Malaikat mengerumuni kita, kita kena rasa itu turun daripada sayap-sayap mereka rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebut nama-nama kita dalam majlis-majlis lebih baik daripada majlis ini, majlis Allah bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah, jadi nak beritahu tuan-tuan, dalam kehidupan kita beragama kena ada syuur itu. Bukan sekadar semayang, bukan sekadar solat, tetapi solat kita dengan syuur kehambaan. Bukan sekadar kita tak nak mencuri, tak nak merompak, tak nak mengambil hak orang, tidak maksudnya kerana takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terangkum dengan atas maksud dan takwa kepada Allah, alimtisali awamirillah, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ma'a istisyar li azamatillah, dengan memasukkan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, surau kita berada di negeri Selangor. Saya tadi, subhanallah, pengurusi surau saya meninggal, tuan, di Kajang Utama. Allahumma firlahu warhamhu. Tempat tu baru siap. Tempat jenazah, dialah yang rangka, dialah mesyuarat. Akhirnya seruk setahun, tuan-tuan, start PKP, meninggal hari ni. Dan dialah orang pertama pula. Kan, jumpa, ialah kawan-kawan jawatankuasa surau cerita. Kan, kita duduk Selangor ni, tuan, dulu jawatankuasa kan. Oh, hantar yang tegur saya bila nak buka ni, orang ni memang confirm tak datang ke masjid. Orang ni confirm datang surau. Ni sekarang dah buka, memang dia tak datang, tuan. Yang beria dia tanya, tapi mujurlah, tuan. Nak buat macam mana, tuan? Itulah masyarakat kita, tuan. Banyak hati mau baik mah. Ada lagi yang duk tekan yang push ni, buka lah surau ni, orang yang tak mari surau. Orang yang mari surau ni tak apalah, nak buat macam fatwa kita gitu, kita follow lah, kita sembahyang di rumah, kita ambil peluang sembahyang dengan anak-anak kita bagi ceramah, bagi baca hadis kepada anak-anak kita, time buka kita mari lah. Nak cerita tuan hatinya, maka sebab tuan-tuan kita kena jaga hati kita. Maka sebab tu pastikan dalam ibadah yang khusus, pastikan niat kita kerana Allah SWT. Ni contoh duduk majlis zikir, tadi awal dah niat, tengah sekarang boleh niat, ya Allah, akan duduk dalam majlis ilmu ini, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah.
kerana-Mu wahai Allah. Nanti di akhir tu, wahai Allah, terimalah amalan ini, berapalah dalam setengah jam ni lah, kerana-Mu wahai Allah. Kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab tu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, antara hikmahnya disebutkan kali pertama. Kenapa kali pertama? Ulama sirah menyebut kali pertama untuk mengeluarkan benda-benda hitam kotor dalam hati Nabi. Adapun untuk kali yang kedua, dibasuh daripada ma'u zamzamin, sebaik-baik air atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Diletakkan dalam bijana emas, dibersihkan hati, dimasukkan hikmah. Dimasukkan dengan hikmah. Macam hari ni tuan, kita nak cari hikmah dekat mana? Hikmah duduk sama orang soleh, duduk dengan para asatizah, duduk dalam majlis zikir. Cari hikmah itu. Hikmah kita duduk dalam masjid Allah SWT, duduk dalam majlis-majlis yang disebutkan akan ayat Allah dan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, sebenarnya hati, tuan-tuan, betul hati ni kita kena jaga. Maka hati ini tepat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali pernah menyebutkan ada asar, ala inna fil ardi aniyatun ala wahya qulubil insan. Atas muka bumi Allah SWT ini ada bijana Allah SWT. Ingat, bijana Allah SWT itu adalah hati-hati manusia. Apa yang Allah pandang atas muka bumi, tuan? Rupanya hati kita, tuan. Maka sebab tu hati ni kita jaga. Hati kita kena jaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga dalam persoalan ibadah yang khusus, kerana Allah SWT. Kita latih sembahyang subuh kerana Allah, sembahyang zuhur asar kerana Allah, confirm sembahyang maghrib isyak kerana Allah. Maknanya selepas daripada ibadah yang umum. Tuan-tuan, makan kerana Allah, makan dengan nama Allah SWT. Kullu amrin la yabda'u bismillah fa wa aqta fa wa ajzam. Satu perkara yang tak dimulakan dengan nama Allah, terpotong keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Kerana Allah, kita makan kerana Allah, kan? Apa lagi, tuan? Kita bekerja kerana Allah SWT. Semua perkara 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, kita buat kerana Allah. Niatkan dalam hati kita. Tuan-tuan, saya semalam dapat bertemu dengan satu sahabat kita, tuan, CEO Malakat Mall, Coach Fadil. Tuan-tuan, semalam dia buka satu pasaraya baru di Melaka, Masjid Tanah. Jemputlah orang Melaka pergi, tuan-tuan. Di saat-saat situasi hari ni, tuan, subhanallah, PKP dan semuanya, Allah SWT beri. Dia untuk ceritanya dapat keuntungan, alhamdulillah. Ni nak buka pula dekat Pahang. Dan kawan kita yang berjihad dalam konteks inilah, kita dengar ceritanya, subhanallah, perjuangan. Orang tengah tutup mall, dia buka mall. Orang kita, tuan, kata ustaz, subhanallah, kan, cerita, tuan, saya sampaikan untuk pengajaran kita. Kalau nak ikut hukum akal lah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan nak buka mall, eskalator tak siap, pukul 3 pagi termenung, kawan-kawan ni tidur. Dia tak tidur dekat, boleh lah, bukan tak ada duit nak tidur kat hotel, tidur di mall tu, angkat tangan minta dengan Allah, minta penangan semua, tuan-tuan. Allah SWT mudahkan urusan. Banyak benda-benda dicerita, benda-benda pelik, kalau nak kata pelik. Tapi bila mana kita buat apa yang kita buat untuk umat, maka Allah SWT mempermudahkan segala urusan. Siap semua, alhamdulillah, okey-okey je. Ni sebelum Ramadan ni, TYT Melaka nak turun, nak resmikan di kawasan di kawasan Masjid Tanah tu. Mana tuan-tuan dan jemaah mati Allah SWT, kita jaga hati kita. Allah memandang kita follow syariat, Allah tengok hati kita ada rasa syukur, buat kerana Allah, dan kita tinggal kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji, bila mana kita memasukkan persoalan takwa dalam kehidupan, maka dengan sebab kita takwa kepada Allah, asbab rezeki itu datang min haitsu la yahtasib. Dua, yang ketiga, tuan-tuan, di antara pengajaran yang besar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan, yang tak dapat tidak untuk kita menyebutkannya, amrul la budda untuk menyebutkannya, ialah persoalan solat. Ya, tuan-tuan. Kerana apa, tuan? Solat merupakan antara hubungan makhluk dengan Khalik. Tidak ada cara dan tidak ada metod lain kecuali dengan solat. Maka kita perhatikan dalam kehidupan kita berubudiah kepada Allah SWT, tuan-tuan, seluruh perkara kepada ibadah khusus, Allah SWT menghantar malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan kepada Nabi SAW. Zakat ni, kita lagi sebulan nak puasa ni, tuan, melalui malaikat Jibril, ibadah-ibadah yang lain. Manakala solat, tidak, tuan-tuan, Allah SWT memanggil kekasihnya Habib Allah Rasulullah SAW naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perjalanan yang hakikatnya perjalanan kronik yang panjang.
melalui tingkatan-tingkatan langit, jumpa rakan-rakan sejawatan semua tuan-tuan, sampai ke satu level dan satu tahap malaikat Jibril kata dan sebenarnya tu dalam perjalanan tu ada dua malaikat, malaikat Mikail dengan malaikat Jibril menemani Rasulullah SAW. Nabi SAW menaiki buraq sampai satu level tak boleh nak naik. Kalau naik aku terbakar, dah tak boleh aku nak cerita tuan-tuan betapa tingginya maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertuah benar saya tuan dan puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dipilih menjadi umat daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW ada man aqamas salah faqad aqamad-din wa man taraka salah faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikan solat maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat maka dia telah menghancurkan dan telah merosakkan agama. Ini tuan-tuan kita perhati balik, ialah ini satu perkara yang agak halus lah. Kita setiap daripada kita, khususnya kita ada anak lelaki ni, solat Jumaat ni kan, Jumaat baru ni, Jumaat lepas buka ni, tak ada ke usaha, ialah bilangan dia terhad dah. Setiap daripada kita kena berusaha mendapatkan tempat berusaha, nak sesungguhnya nak dapat tempat sembahyang Jumaat, tak dapat, pergi dah penuh, baru kita dapat sembahyang solat zuhur. Dah usaha dah tak dapat, tak apa, ni jadi setengah orang tuan-tuan, biar je memang confirm tak dapat, sebenarnya dia usaha dapat dengan bilang kuota yang ada, dia tak buat. Jaga tuan-tuan, takut 3 kali solat Jumaat tiada dikerjakan tuan-tuan, takut hatinya tak ada dimateri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sebelum zaman-zaman pandemik tuan-tuan, berapa ramai je, ada kajian mengatakan tuan, berapa peratusnya orang Islam kita yang solat. Dengan datangnya dengan Covid ni tuan, dengan ujian pandemik ni, Allah tapis lagi, Allah saring lagi. Ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai suami, wahai ayah, jaga ahli keluargamu, anak isterimu daripada sentuhan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar tuan. Sidang jemaah mati Allah SWT. Tuan, solat merupakan perkara yang besar yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kedudukan solat yang tinggi itu. Allah SWT tidak mewajibkannya seperti mewajibkan ibadah lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Bahkan diwajibkan dengan memanggil Nabi SAW Habibullah naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, itu yang ketiga tuan-tuan, nak cerita tentang kepentingan solat. Antara tips tuan-tuan saya nak sebut tentang solat, alhamdulillah kita jaga. Tuan-tuan, selepas tuan-tuan yang amal solat sunat syuruk ketika matahari naik, banyak orang buat sembahyang sunat istikharah ni malam. Ni ceritalah zaman-zaman kita nak kahwin dulu kan. Kan, seorang ni orang Johor, seorang ni orang Jawa, seorang ni orang Minang, seorang ni kerja OP, seorang ni anak ustaz. Nak pilih yang mana? Nak tunggu sembahyang istikharah, nak tunggu mimpi, nak dapat alamat. Tak, sebenarnya sembahyang sunat antara solat yang dianjurkan, bahkan solat yang diajar kepada kita, seorang sahabat Sayyidina Uthman sebut, tidaklah Nabi SAW mengajari kami solat istikharah sebagaimana Nabi SAW mengajar kami ayat daripada ayat Quran. Istikharah ni tuan kena pagi. Sebab apa? Lepas kita solat sunat syuruk tu, sebelum solat sunat duha, sunat syuruk, istikharah 2 rakaat. Boleh pasal selepas itu kita nak jumpa orang ke tak nak jumpa orang. Orang motivasi sebut satu hari kita kena buat hampir 200-300 keputusan. Keputusan kita kena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pastikan kita buat keputusan itu keputusan yang benar, sahih. Selepas mesyuarat, tanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengajarkan kita dengan solat sunat istikharah. Tuan-tuan, boleh kita amalkan. Jaga sembahyang sunat duha, tuan-tuan dah tahu, amalkan sembahyang sunat witir, amalkan sembahyang sunat tahajud, amalkan dalam kehidupan kita. Jaga solat yang wajib, tampung dengan solat-solat yang sunat. 3 yang keempat, ibrah yang seterusnya tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj, antaranya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni bahawa hubungan para nabi dan para rasul, mereka cukup dekat dan cukup hampir. Cukup dekat dengan cukup hampir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan saudara-saudara sejawatan dengannya di pelbagai peringkat tingkatan langit itu, mereka menyambut dengan ahlan wa sahlan min akhin salihin wa min nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan daripada nabi yang soleh.
hormat menghormati, senior dengan junior. Karena walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah, telah kami utuskan bagi setiap umat itu para nabi dan para rasul, ani abudullah, mengajak dan menyeru umat mereka supaya tunduk dan patuh mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan perkara yang melampaui batas. Jadi kerja para nabi dan para rasul tidak pernah berantaian, sambung menyambung, tiada pernah putus. Apa dia? Mengabdikan, mengajak manusia tunduk dan patuh mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni persoalan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubudiyah ni pengabdian ni dalam tarikh ulama sebut wa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Yang kita buat itu dengan ilmu yang kita belajar tuan, Allah suka, Allah redha. Full stop ibadah. Contoh dekat sikit contoh. Ni kita buat kuliah ni, kita buat kuliah ni, ceramah lah, forum lah, kuliah maghrib lah, tazkirah ni. Tuan-tuan, Allah suka ke? Kan? Dia kena tanya macam tu tuan. Allah SWT redha ke? Iyalah ustaz, Allah redha. Iyalah ustaz, Allah SWT suka, sebab Nabi SAW sebut bikin hadis. Itulah ilmu. Kan? Kita nak tahu benda itu dengan ilmu. Bahkan tu kita kena cari ilmu. Kita kena cari ilmu. Yang kita buat itu ibadah, dan ada benda yang kita buat tu bukan ibadah. Benda itu dimarahi, dimurkai oleh Allah dan tidak diridai Allah SWT. Kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan benar walaupun berlaku dalam kehidupan kita, kena memanggil balak dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak beritahu tuan, kerja para nabi dan para rasul mengajak hambanya, mengingat pengikutnya mengabdikan diri mereka kepada Allah SWT. Nabi SAW adalah batu bata yang terakhir melengkapkan siri 25 rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh penghuni muka bumi, dan kedatangan Nabi SAW merupakan isyarat kepada akhirnya kehidupan dunia ni, dekatnya berlakunya kiamat. Dekatnya berlakunya kiamat. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa dalam kerja ni, maka kita digambarkan bagaimana Nabi SAW dapat melihat syurga, Nabi SAW dapat neraka, dan neraka tu bagaimana orang-orang yang memfitnah diberikan diberikan sekian bagian mereka yang berzina diberikan seksaan bagian-bagian, mereka yang mengumpat diberikan bahagian-bagian, menguatkan kepada keimanan kita bahawa perkara itu kita akan lalui. Do and don't dalam agama kita kena lakukan tuan. Jangan jadikan fitnah ni handphone ni tuan menjadikan kita hamba Allah yang muflis. Tuan-tuan, wallahilah kita ni lah siaran ni pun online semua tuan semua. Tuan-tuan pun perasan tuan, akhir zaman ni ada satu tuan guru tuan-tuan yang menjadi sasaran. Saya pun tak faham. Saya pernah tanya satu orang, Syekh, entah dengan tuan guru ni, entah ini, entah ada jumpa dia. Ustaz, saya pun tak pernah jumpa dia. Dia tak pernah beramal, entah pernah pinjamkan duit daripada dia. Tuan-tuan, hadas fi'lan ini zaman tak pernah berlaku dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tuan-tuan yang berada ni pun berumur. Dulu tak berlaku. Nak cerita tuan-tuan, kita dah sampai akhir zaman. Kita ni takut jadi muflis akhirat. Tuan, mayanglah, sedekahlah, infak pagi, buatlah duha tuan-tuan. Kita duduk hina orang tak pasal-pasal tuan-tuan, duduk kata kuburkan orang, pahala yang kita dapat tak pasal-pasal tuan-tuan akan dibagi dan diserahkan kepada orang yang kita hina, yang kita pelekeh di alam maya pagi, petang, siang dan malam. Saya dah tengok, Allahu Akbar tuan, ini fitnah yang besar berlaku. Dan kita sudah berada di zaman fitnah yang sewajarnya kita berhati-hati dengannya, insya-Allah. Bagi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara lain dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tuan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang bagi setiap peringkat itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki langit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam. Tuan-tuan, salam ni tuan-tuan dalam surah An-Nisa juzuk ke-5 ayat 86. Dan apabila diberikan kepada kamu penghormatan, maka hendaklah penghormatan yang lebih ataupun yang sama level. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum
wa rahmatullah. Kita kena jawab sama ataupun lebih. Dia tak boleh. Sebab apa tuan? Salam merupakan suatu ungkapan doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam adalah doa dan menyebutkan salam sejahtera kepada kami dan orang-orang yang mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, kita tempatkan diri kita, kita posisikan diri kita di kalangan orang-orang soleh, kita berhak mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah tengok era-era pandemik ni tuan, kurang sikit lah orang nak bagi salam. Kadang orang bagi alasan ni apa? Ni pakai mask tutup kan. Yang pun bagi salam. Salam tuan adalah doa. Di zaman-zaman wabak yang baru ni kita perlukan doa. Perbanyakkan doa, dan doa daripada ucapan salam adalah doa daripada mukmin kepada mukmin yang lain dalam apa pun. Masuk dalam rumah bagi salam, masuk dalam dalam majlis bagi salam, maka mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang lain yang tak akhir disebutkan tuan-tuan, bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj antara lain merupakan khususiat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la ghair, tidak ada yang lain. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah semua, khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa, dan dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara future time, perkara-perkara yang mustakbal. Jadi bagi kita tuan-tuan, alhamdulillah tuan, benda-benda tu perkara alam akhirat, alam barzah, alam akhirat telah sampai kepada kita berita-berita itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Untuk menguatkan litakwiyatu imanuna wa aqidatuna, menguatkan iman dan akidah kita, bahawa apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita semua akan melaluikannya. Macam orang meninggal sehari dulu ni, 2-3 orang juga meninggal tuan-tuan. Allah, lepas meninggal tuan-tuan, teringat kan, Allahu Akbar, yang mula-mula akan kena tuan, dhammatul qabr, tuan, himpitan kubur. Tuan, dia beza dua lah tuan. Orang soleh tuan, orang dia akan mendapat himpitan kubur umpama seorang ibu yang memeluk anaknya yang dirindui. Beza dengan orang yang jahat, orang yang ahli maksiat, mendapat dhammatul qabr, bercerakah daripada tulang rusuknya tuan dalam kubur, belum lagi datang munkar dan nakir bila mana orang terakhir meninggalkan mereka daripada kubur. Jadi benda-benda ni menakutkan kita, menggerunkan kita. Maka cerita-cerita dan peristiwa Mi'raj menyebabkan menguatkan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, beberapa ibrah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk sama-sama kita perkukuhkan dalam kehidupan berindividu, berkeluarga dan bermasyarakat. Dan datangnya peristiwa Isra Mi'raj sebagai persiapan kerohanian yang utuh lagi jitu melalui bulan Syaban, persiapan menuju bulan Ramadan, melakukan ibadah puasa. Ini tuan, ibadah puasa supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa miyah bil miyah, 100% mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu pertemuan kita pada malam ini yang benar, yang sahih, yang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barikna fi ayamina fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-wala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masa'ib ma zahara min wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.